Assalamualaikum dan salam sejahtera pada semua penonton dan juga subscriber. Terima kasih kerana tekan subscribe. Yang belum, jangan lupa tekan subscribe pada channel ni. Okey, baik. Ramai yang tidak faham maksud caretaker. Caretaker Prime Minister, Perdana Menteri caretaker. Apakah yang dimaksudkan dengan caretaker ni sebenarnya? Okay, kita buat secara ringkas supaya faham tentang caretaker. Pihak istana, iaitu Yang di-Pertuan Agong, telah memperkenankan Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi PM caretaker, Perdana Menteri caretaker. Jadi walaupun Perdana Menteri, walaupun Tan Sri Muhyiddin Yassin dah pun meletak jawatan, tapi pihak istana Agong memperkenankan beliau untuk menjadi caretaker government. Jadi apakah maksud caretaker government yang sebenarnya? So, caretaker government yang sebenarnya, kita jelaskan dengan secara yang mudah faham. Bagi seorang Perdana Menteri yang bergelar caretaker dalam kes yang berlaku sekarang ni pada Tan Sri Muhyiddin Yassin, kabinet sudah tiada lagi. Okey. Maksudnya tak ada dah menteri kewangan, menteri ini dan menteri itu dah tak ada. Hanya ada seorang saja Perdana Menteri, caretaker. Dia tak ada caretaker menteri kewangan apa, tak ada. Perdana Menteri saja, PM. Jadi tanggungjawab beliau ni ialah untuk melancarkan perjalanan perkhidmatan awam. Salah satu dia, maksudnya sektor awam diteruskan untuk memastikan kelancaran pentadbiran jentera kerajaan. Itu yang pertama. Yang keduanya pula, untuk memastikan segala yang dah dirancang sebelum peletakan jawatan ni dapat dijalankan. Jadi dalam bahasa yang mudahnya, apa yang dah dirancang seperti program vaksinasi, bantuan-bantuan yang dah dibagi tahu, benda tu akan berjalan. Jadi selagi caretaker ni take care benda-benda ni, benda-benda yang dah dirancang sebelum tu akan berjalan seperti biasa, seperti bantuan-bantuan kerajaan tu, yang dah diumumkan. Tapi kita kena ingat, caretaker ni bukanlah selama-lamanya, dia sementara. Sebab itulah dia dipanggil caretaker. Apabila sampai masanya, yakni Yang di-Pertuan Agong melantik Perdana Menteri yang baru, maka habislah sudah tugas sebagai caretaker ni. Jadi Perdana Menteri yang baru akan melantik kabinet yang baru dan jentera pentadbiran yang baru. Tamatlah sudah tugas sebagai caretaker. Jadi dalam bahasa yang mudahnya, caretaker ni ialah penjaga sementara untuk memastikan perjalanan pentadbiran dan institusi diteruskan juga, walaupun tiada Perdana Menteri yang sah lagi buat masa sekarang ni. Jadi dalam arti kata yang lainnya, Perdana Menteri caretaker ni adalah bukanlah seorang Perdana Menteri yang ada full power. Tak ada. Dia tidak boleh untuk membuat sesuatu perkara baru, mengubah sesuatu, tapi beliau boleh menjalankan benda, perkara yang telah pun dirancang sebelum ni. Itu dalam bahasa yang mudah dah. Kita nak faham kerajaan sebelum ni macam mana. Okay, jadi jawapan aku, selagi Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi caretaker PM caretaker, maka selagi itulah apa yang beliau pernah rancangkan akan berjalan seperti biasa. Cuma mungkin ada delay sikit lah. Dan sebagai PM caretaker, Perdana Menteri caretaker ni perlu mengikut, mematuhi dan menasihati dan sebagainya dengan Yang di-Pertuan Agong. Tak boleh nak buat sesuka hati seperti masih ada dalam kabinet. Kabinet dah tak ada dah. Itu dia. Jadi dalam bahasa mudahnya, PM caretaker masih ada kuasa untuk meneruskan pentadbiran yang telah dirancang sebelum-sebelum ni. Itu yang pertama. Yang keduanya, PM caretaker ni bersifat sementara saja. Sementara tu kita tak tahu, mungkin seminggu, mungkin sebulan, mungkin 2 bulan. Bergantung pada Yang di-Pertuan Agong. Boleh jadi sekejap sangat, boleh jadi lama, boleh jadi sekejap. Jadi korang faham maksud caretaker PM ni. Masih berstatus Perdana Menteri, tapi Perdana Menteri penjaga, penjaga keluhuran perlembagaan kita ni, negara kita ni. Okay, semua jelas. Jangan risau, bantuan tu aku rasa akan ada 100%. Lagi caretaker ni ada. Kalau Perdana Menteri baru, kabinet baru, kita tak boleh nak jangka lah, sebab ada kemungkinan boleh berlaku. Sekian, semua jelas. Penjelasan ringkas ni. Assalamualaikum, salam sejahtera, bye-bye.